Sila sebut sikit kursus ni sikit sebanyak apa yang kita nak daripada mana di mana anda berada dan sebagainya. Okey, terima kasih Hasmi Hisham Maklum dengar suara dengan jelas. Terima kasih. Sekarang kita on air. Cikgu, kursus ini sila banyak perkenalan sikit sebagai perbincangan kita petang ni. Lebih kurang setengah jam, sila. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Masih pada Dr. Syakir, rakan-rakan, coach, Cikgu Amin, Cikgu Yahya sekalian. Saya Haji Kursani ya. Saya sekarang ada di Pulau Pinang. Alhamdulillah baru selesaikan program berkursus lah selama 3 hari dengan Dr. Syakir dan juga Cikgu Amin, Cikgu Yahya. Jadi alhamdulillah banyak belajar. So itu sajalah sebagai pendahuluan. Ya, terima kasih. Sila, Cikgu Yahya, sila Cikgu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada Dr. Syakir, rakan-rakan. Ini adalah kursus saya yang ketiga di bawah pimpinan Dr. Syakir. Saya rasa terwujud untuk mengikuti kursus-kursus yang akan datang. Sebab kali saya berkursus ada saja perkara baru yang perlu saya dapatlah. Saya harap dia akan begitulah saya akan datang. Terima kasih. Ya, sila orang pula kita. Ya, kita pakar psikologi kita. Cikgu Amin, sila Cikgu. Selamat datang Cikgu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat petang kepada penonton Facebook Dr. Syakir. Saya percaya di kalangan yang ada juga di kalangan Facebook Dr. Syakir pun rakan-rakan saya juga. Terima kasih Dr. Syakir di atas perkongsian beliau selama 3 hari ini. Nama saya Muhammad Amin bin Said. Saya pensyarah IPG Kampus Pendidikan Teknik dan fokus saya ialah sebagai pensyarah psikologi dan pendidikan. Itu saja Doktor. Terima kasih. Terima kasih, sila terima kasih. Dah tenang lagi? Tak ada masalah. Lagi cegah lagi. Alhamdulillah. Jadi hari ini kita rasa sesuatu yang kita boleh share sekarang keadaan sekarang ni. Jadi cuaca kami di tempat saya ni nampak redup sikit. Macam mana tempat cikgu dan tempat cikgu kita dan juga tempat kursus ni macam mana? Cuaca di Pulau Pinang macam mana? Di Pulau Pinang alhamdulillah cerah, panas, elok. Tadi saya sempat keluar sihat dari ambil anak. Kira alhamdulillah terang elok lah. Sidai baju boleh kering lah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Macam mana tempat di Seremban, sana Seremban? Alhamdulillah, cantik. Sama apa cikgu? Panas kan? Alright. Saya nak tanya apa yang awak dapat 3 hari sini ni bagi sikit tamat maklumat. Apa sikit nak cerita sikit apa yang kita dapat ni? Bagi Dr. saya ni lah. Sila. Okey, alhamdulillah saya berkursus ni tentang ilmu coaching ni, menajamkan tentang skill-skill coaching. Jadi tajuk yang saya belajar ni adalah tentang developmental coaching. So jadi dia membuka dimensi baru lah tentang cara melihat coaching dalam angle yang agak sedikit berbeza. Kalau sebelum ni mungkin angle lain, tapi yang baru ni saya belajar yang mana ada elemen-elemen baru. Contoh dia untuk selalunya kita banyak touch on biasanya macam saya lah, mungkin saya tak pasal orang coach yang lain. Sebelum ni mungkin saya banyak tentang behavior, tapi baru saya realise yang sebenarnya behavior tu adalah the output of social, emotional dan juga kognitif. Tu dia akan ada kesan kepada behavior. So jadi kalau tak touch on social emotional, dia mungkin kurang memberikan kesan yang mendalam lah. Tu yang saya rasa yang saya nampak agak ketara lah perbezaan yang saya dapat jumpa dalam 3 hari ni. Ya. Alhamdulillah, itu satu yang penemuan yang tak disangka lah. Bagaimana pula dengan cikgu? Iaitu Cikgu Yahya dengan Cikgu Amin. Apa pula kata anda tuan?
Okey, terima kasih kepada Dr. Syakir. Okey, saya tuan-tuan latar belakang saya di IPG ini untuk mengajar dan mendidik kepada bakal-bakal guru tuan-tuan. Bakal-bakal guru khususnya bagi subjek psikologi dan juga perkembangan kanak-kanak. Jadi tuan-tuan, bagi subjek saya ni, dia banyak menekankan tentang psikologi perkembangan dan aplikasinya dalam darjah. Bagi teori perkembangan ni tuan-tuan, saya banyak dalam subjek ini atau mata pelajaran ini banyak menerangkan tentang konsep emosi, tentang konsep kognitif, tentang perkembangan daripada umur 0 tahun hinggalah ke dewasa. Okay, dari segi teorinya. Tapi bila saya, rupanya bila saya masuk kelas Dr. Syakir ni, teori sosio emosi dan juga kognitif daripada, kalau macam teori emosi daripada Lawrence Kohlberg atau teori kognitif ni, kalau tuan-tuan ahli pendidikan biasa dengan nama John Piaget, tapi dengan teori ini sebenarnya juga boleh digunakan dalam coaching. Itu yang beauty-nya yang saya nampak, cantiknya dia tally dengan apa yang saya mengajar dengan konsep coaching yang nak dibuat. Itu satu. Yang kedua, selama 3 hari ini Dr. Syakir banyak menegur dan menyebut tentang listening skill, kemahiran mendengar. Dan saya percaya kepada tuan-tuan dan puan-puan yang ada dalam ni, jika berminat dengan coaching, saya percaya Dr. Syakir ni di antara orang yang tuan-tuan kena jumpa, yang tuan-tuan kena belajar tentang ilmu coaching ini. Di mana kemahiran listening atau kemahiran tu bukan setakat kena mendengar, tapi saya rasa kelemahan pada saya lah bagaimana nak mendengar dengan ketara, mendengar dengan betul-betul mendengar dengan kita lihat read between the line, kalau orang putih kata kan, bagaimana kita nak mengenal, nak membaca tu sesuatu yang apa kita dengar, kita nak lihat apa di sebaliknya, apa dimaksud di sebaliknya itu. Okey. Kemudian dengan kursus 3 hari ini juga saya dapat sesuatu ilmu baru tentang coaching, khususnya tentang thinking contohnya. Kadang-kadang saya juga mengajar khususnya kepada penjawab awam dari segi critical thinking, dari segi creative thinking. Tapi di sini dalam bidang coaching ni, bagaimana kita nak development of thinking, bagaimana sesuatu kefahaman yang kita dapat tu dia punya understanding kepada reason kepada wisdom. Jadi ini sebenarnya satu proses yang kena belajar, kena berguru. Saya rasa kalau setakat baca buku je dia tak sampai, dia tak dapat. Kena berguru, kena hadam, kena ngadap betul-betul. Yang ini yang saya dapat dalam 3 hari ini yang sangat cantik, okey. Sangat cantik yang saya nampak selama ni bila saya buat sesi coaching dengan klien saya, kadang-kadang stuck. Rupanya saya jumpa 3 hari saya Syakir 3 hari ini dia satu ilmu yang dapat menolak kita dari bawah dan menarik kita daripada atas. Itu dia punya cantik ni lah. Okey, dan saya percaya ketentuan yang berminat atau dalam bidang coaching, saya percaya kena jumpa dengan Dr. Syakir untuk tentang develop lagi ilmu dan bidang coaching ni. Saya tahu doktor untuk kali ini. Terima kasih Cikgu Amin. Coach Amin hebat, cakap menarik dan menolak. Hebat. Satu teknologi digunakan oleh Cikgu Amin. Tengoklah orang pakar psikologi cakap. Kita pun tak faham. Terima kasih. Sekarang kita jemput orang senior kita, iaitu Cikgu Yara. Apa yang Cikgu nak kata, Cikgu? Sedap Cikgu didik dengan bahagian coaching dan mentoring. Mempunyai berpuluh-puluh orang pengalaman dalam coaching, pertemuan. Kadang-kadang cikgu tentu ada buat mentoring, coaching, discussion dan sebagainya. Tolong cikgu bagi sikit some sharing apa yang istimewanya bagi cikgu pula, Cikgu. Sila Cikgu. Saya sekarang saya lebih berkeyakinan
dalam tugasan harian saya iaitu memberi konsultasi kepada guru besar, pengetua, guru-guru. Jadi kursus 3 hari ini sangat membantu saya memahami selok-belok kemahiran coaching yang sebelum ini saya kekurangan, dan saya harap untuk kerjaya saya dalam selepas kursus ini saya akan lebih berkeyakinan dalam membuat konsultasi terutama dengan coach. Melakukan coaching dengan lebih baik berbanding yang sebelum saya jadi sebenarnya banyak perkara yang saya temui dalam kursus kali ini yang telah dibincangkan oleh rakan-rakan saya, Encik Kusani dan Encik Muhammad Amin, dan saya tak perlu ulas lagi, dan ia sangat berguna untuk saya aplikasikan dalam tugasan harian saya lah, iaitu memberi konsultasi atau bimbingan terutamanya dalam coaching. Itu saja dari saya. Terima kasih. Okey, alhamdulillah, itu sesuatu yang kita rasakan seperti sesuatu keperluan nampak gayanya, seperti yang disampaikan oleh Cikgu Amin, Coach Amin dan juga Coach Cikgu Yahya dan begitu juga Coach Amin. Jadi ada sikit saya pun rasa terpanggil, apa keistimewaannya yang perlunya kita mengetahui sesuatu yang kalau kita tak belajar memang kita tak tahu, tetapi dah belajar baru kita apa yang nak share sedikit banyak sebagai sumbangan, perbincangan, sebagai anggota pembuka minda, ada mind opener. Ada apa spesifik kalau kita punya kurs saya ini dia ada bidang sedikit NLP sebelum ni, termasuk juga dengan Cikgu Yahya dan juga Cikgu Amin, semua pakar dalam bidang masing-masing. Jadi apa Sam sharing yang input factor yang you rasa as a success factor untuk kita usaha untuk meningkatkan lagi kita punya skill menjalankan tugas sebagai seorang coach, tanpa kita campur aduk dengan lain-lain bidang, tapi kita fokus pada disiplin of coaching. Sila minta sikit bantuan semangat daripada coach ini. Sila coach ini. Okey, alhamdulillah dalam 3 hari ni saya dapat explore dalam latihan coaching yang saya berikan tu. Jadi saya dapat realise kalau sebagai coach tu sendiri kena tahu di mana tingkatan coach tu sendiri, ataupun di stage ataupun level mana. Sebab dalam developmental coaching ni, jadi dia ada menekankan tentang beberapa stage ataupun levels lah. So dalam erti kata mudah, peringkat-peringkat ni sendiri akan menentukan kalau coach tu sendiri berada sama level ataupun bawah, level yang bawah ataupun tingkatan yang bawah berbanding dengan coachee, maka agak sukar untuk nak coachee tersebut. Jadi jadi dalam 3 hari ni saya diberikan teori dan juga dibuat praktikal. Jadi saya dapat realise, wow, jadi betul lah kata Dr. Syakir yang perbezaan tingkatan di antara coach dengan coachee itu sendiri ada peranan, sama ada sedar ataupun tak sedar. Jadi apabila dah belajar ni, jadi baru saya tahu, dan juga saya dah dapat tahu yang dengan adanya ilmu tersebut, jadi mudah kalau coach tu sendiri ada one level higher than the coachee, jadi mudahlah dia nak coach kepada coachee tersebut, sebab dia memahami apa yang coachee perlukan. Itu yang saya nampak take out ataupun oleh-oleh yang saya rasa mahal lah daripada kursus 3 hari ni. Betul Syakir? Okey. Jadi yang sebutkan tu skill dia lah lebih tinggi lah. Skill kemampuan mendengar terutama sekali ya. Ya. Kemampuan mendengar membezakan kemampuan seorang coach dengan satu coach. Ya. Dan itu berperanan. Rupanya dia kata dimaklumkan juga, dia kata listening is an organ of thought, dia kata. Okey. Listening is an organ of thought. Dia kata apa-apanya pendengaran itu merupakan organ pemikiran.
Jadi kalau kita melihat pada sudut tu, Cikgu Amin ni dia memang terdedah dengan Lawrence Kohlberg punya teori dan sebagainya. Alright. Kita bukan nak cakap teori ni, praktikal ni Cikgu Amin. Apa Cikgu Amin masa terpanggil nak share ni dekat sudut kata pendengaran tu boleh mampu membantu seseorang melihat sesuatu from different perspective dan sebagainya. Bukan jadi seorang cikgu, pendedahan, pendekatan, perbualan buat pertemuan telah pernah dilakukan. Jadi kalau cikgu nak share pengalaman cikgu yang cikgu belajar ni, nak guna pakai tentang saya mahariat ni, dari sudut mana yang cikgu rasa keselesaan tu bila kita tahu memahami yang dimaksudkan deep listening skill ataupun mendengar dengan hati ataupun yang dimaksudkan mendengar between the line. Sila cikgu. Terima kasih Dr. Syakir pada tuan-tuan perempuan penonton FB pada petang ini. Tuan-tuan yang saya sebut tadi bahawa bila belajar dengan Dr. Syakir ni dapat menajamkan kemahiran mendengar saya. Jadi sebenarnya yang saya perasan satu benda yang saya dapat daripada kursus 3 hari ni ialah bahawa saya mendengar bila murid bercakap, bila isteri bercakap, bila dalam sesi coaching bila mungkin klien bercakap, tapi rupanya kita tak dengar dengan betul sebenarnya. Kita hanya mendengar perkataan tetapi kita tak dapat nak memaknakan, memberi makna kepada apa yang disebutkan itu. Jadi 3 hari ini apa yang doktor buat kepada kami ialah bagaimana setiap ayat yang diberikan oleh klien itu dia ada maknanya tersendiri dan menjadi tugas kalau seorang coach itu bagaimana kita mengesahkan makna yang kita dapat itu. Itu pertama, kita confirmkan dengan klien kita. Yang kemudian bagaimana kita dapat membawa klien ke satu anjakan yang lain supaya kita dapat membantu klien kita. Bukannya kita bercakap pada isu yang sama, yang berpusing-pusing, yang tak selesai. Yang saya dapati apa yang berlaku pada sesi saya sebelum ini, baik dengan mungkin dengan pelajar, mungkin dengan klien, barangkali kita lupa nak duduk di luar sekejap supaya kita lihat masalah tu daripada luar. Jadi sebagai coach, kita kena, pada saya yang saya nampak yang bagus ni kursus hari ni, bagaimana kita sebagai coach dapat membawa klien kita melihat masalah dia daripada luar. Jadi kadang-kadang kalau kita lihat dalam sekarang ni, kita lihat di sebenarnya di negara kita ni, orang yang ramai membunuh diri, sanggup terjun bangunan, dia sebenarnya nampak lorongnya gelap dan sempit. Dia tak nampak jalan bagaimana menyelesaikan masalah. Tapi coach, sebagai coach, dia kena bawa bagaimana mengeluarkan mengeluarkan subjek atau orang yang kita nak coach ini supaya dia keluar sekejap dan lihat masalah daripada luar. Supaya dia ada jalan, nampak jalan bagaimana dia dapat membantu menyelesaikan masalah sendiri. Kalau kita lihat kalau kes macam kes bunuh diri ini sebenarnya, dia kadang-kadang dia tak nampak jalan dah, dia tak nampak orang lain boleh membantu, dia tak nampak sisi lain, dia nampak sisi gelap je kan. Jadi coach ini dia kena jadi orang yang memberi jalan mengetuk pintu hati supaya klien ini dapat buka jalan untuk bantu diri sendiri. Ini yang saya nampak lah. Kemudian Z9 ni kita belajar bagaimana, kami dapat belajar bagaimana setiap ayat dikemukakan tu ada makna. Okay, ada makna. Dan peranan coach lah supaya mana-mana ini dapat membantu klien itu sendiri. Saya rasa tu coach. Itu Doktor. Okay, terima kasih. Okay, pendengaran adalah satu elemen. Seringkali kadang-kadang kita tak payahlah nak tanya soalan bertubi-tubi. Kadang-kadang seringkali saya kata tanya ping-pong question nak sampai klien pun tak dapat nak mendengar. Tak sempat nak berfikir.
Jadi ada satu teknik yang dia panggil satu kata self-discovery ataupun dia kata inquiry, satu sistem inquiry system. Salah satunya dia kata ialah reflective inquiry. Iaitu apa yang dimaksudkan reflective inquiry tu, Cikgu Wenan ataupun Pensari, macam mana dia buat reflective inquiry kan? Macam mana dia buat soalan-soalan yang bentuk apa orang kata reflektif tu. Adakah dia menggunakan paraphrasing sajakah ataupun sebagainya? Tolong share sikit sama ada Pensari ataupun Cikgu Yahya. Silakan. Okey, mungkin Dr. boleh menjelas sikit. Okey, reflective learning yang saya dapat dalam 3 hari ni lah bagaimana dari segi praktikalnya. Selalu yang kita dapat ni di teori bagaimana kita selalu sila buat refleksi dan bagaimana. Tapi yang hari kali ni yang kita dapatlah bagaimana membuat praktikal di aspek pada aspek coaching itu sendiri, bagaimana menggunakan membuat reflect, supaya dapat mengkoreksi, menilai balik semula apa yang berlaku melalui percakapan, pendengaran, melalui apa saja. Kita kena sebagai coach kena guna apa saja yang ada, maklumat yang dapat untuk membuat refleksi. Bukannya sekadar melalui teori, melalui bacaan saja. Begitu saya nampak dari segi reflektif. Ya. Poinnya dengan buat reflektif tu membantu tanpa bertanya soalan bertubi-tubi ya. Betul. Apa kata sekiranya kalau seseorang tu dia menceritakan sesuatu, tetapi di samping itu juga dia tak upaya nak memberi sesuatu dengan lebih jelas. So, apa yang coach patutnya lakukan untuk membantu dia supaya dia dapat menceritakan sesuatu dengan lebih jelas? Ada apa-apa cadangan coach ini? Okey. Kalau biasanya kalau klien tu dia tak dapat ataupun coach dia tak dapat nak explain something, so apa yang saya belajar lah, apa yang kami belajar, dia biasanya dia disebut subjek tu, ataupun dia ada dalam keadaan yang dia nampak subjek tu terlalu besar dan tak dapat dirongkaikan, sebab tu dia tak dapat explain. So jadi sebagai coach perlulah merongkaikan benda tu dengan bertanya soalan supaya benda yang subjek tu sebab dia berada di dalam keadaan tersebut, jadi dia coach kena bantu dia untuk dia dapat step out ataupun dia dapat keluar daripada suasana tu dan dia melihat daripada luar, dan daripada situ nanti dia barulah dapat dikonvertkan benda yang dia tak nampak tu kepada objek, dan once dia dapat nampak itu sebagai objek, barulah dia dapat ceritakan apa yang dia tak nampak tu. Itu antara peranan coach untuk membantu coachee mencapai ataupun nak explain apa benda yang dia kusut yang dia tak dapat tu. Itu doktor. Okey. Terima kasih. Okey, kalau kita nak apply dalam segi pengalaman, bagaimana Cikgu Yahya mengenai sedikit pengalaman Cikgu ada ni yang Cikgu rasa boleh meningkatkan lagi mutu ataupun skill sebab berlakunya perubahan dalam capability, menyebab berlakunya perubahan daripada punya kompetensi. Apa yang dapat sudut mana yang membantu Cikgu jadi seorang yang boleh membantu seseorang dalam satu situation, sama dalam coaching ataupun dan sebagainya? Sila Cikgu. Pada saya secara sebagai permulaannya untuk melakukan proses ini, kita perlu sedikit banyak kita kena memahami social emotional development coaching kita. Dia karakter dia bagaimana, adakah dia seorang yang impulsif ke, adakah dia seorang yang individualist, self-authoring ataupun self-aware. Ada kita secara rawak kita seharusnya kita dah faham dia karakter coaching kita, karakter dia bagaimana. Jadi bila kita dah faham cara karakter dia lebih kurang begitu,
mudah bagi kita untuk membuat coaching dan bertanyakan soalan-soalan yang bersesuaian dengan karakter coaching kita. Jadi itu sangat membantu. Dan di samping itu kita rasa kemungkinan besar hasil yang kita peroleh daripada pada sesi itu jauh lebih baik, dan masing-masing dapat mewujudkan persefahaman yang saya rasa tidak ada rasa tak puas hati di kalangan antara coach dan coaching, sebab kita dah tahu bagaimana karakter masing-masing. Okay. Ada apa-apa nak tambah lagi ke Mak Amin ke Coach Sani, anything? Dalam sudut yang sama ataupun sudut yang berbeza? Mungkin saya ada sikit nak tambah benda yang special yang saya nampak. Pada hari pertama, saya masih ingat hari pertama tu saya apabila diberikan latihan untuk nak trace apakah value ataupun nilai apabila seorang coachee bercakap, jadi kita tak dapat tangkap value. Jadi sekarang ni at least dengan latihan yang diberikan, walaupun baru 3 hari, saya dan mungkin saya rasakan kawan Cikgu Yahya, Cikgu Amin mungkin dapat tangkap adakah orang tu ada dependent. Ada dependent ni maksud dia bergantung pada orang, ataupun kalau dia ni bekerja makan gaji, so cara fikir dia dia lebih kepada cara berfikir yang berbeza dengan orang yang tidak makan gaji. Yang kat situ tanpa disebut secara direct, indirectly dengan percakapan tu sebagai coach yang mahir, kita dah dapat tangkap. Dan daripada cara situ, cara berfikir ataupun cara coachee tu react, kita dah boleh dapat tahu macam mana value yang ada, dan macam mana di segi situ coach tu apabila dia memahami tu, dia akan lebih the beauty of the coaching tu akan lebih powerful dan berjaya lah. Itu yang saya nampak atau benda yang wow lah dalam kursus yang saya ikut kali ni. Doktor. Ya, Cikgu Ami ada tambah apa-apa Cikgu Ami sikit tentang sambung apa yang Coach Sani cakap tadi, Coach Sani cakap tadi. Saya tak nak cakap banyak petang ni Doktor. Cuma pada penonton yang ada pada petang ini, cadangan saya kalau tuan-tuan berminat dalam bidang coaching ni, saya dapati ramai yang menyenamakan diri mereka sebagai coach. Saya percaya kepada mereka ini, kalau nak menajamkan lagi ilmu coaching ini, ada 3 cara yang saya nampak. Yang pertama, kena belajar. Kena jumpa guru, tuan-tuan. Kena jumpa guru dan belajar lagi. Yang kedua, boleh cari mentor coach. Okey, seperti Dr. Syakir ini, belajar berguru dan dapatkan sendiri teguran dan juga kefahaman yang betul daripada mentor. Kalau tidak, tuan-tuan, dia macam Haji Kusaini cakap, dia kalau kereta kancil, kalau jatuh ke gaung, kita boleh gunakan crane untuk angkat. Tetapi kalau untuk crane yang kecil untuk angkat. Tetapi kalau lori yang jatuh, kita perlu crane yang lebih besar lagi. Jadi tuan-tuan, kalau tuan-tuan rasa tuan-tuan nak jadi coach yang profesional, tuan-tuan kena cari mentor coach yang lebih profesional lagi untuk bantu tuan-tuan. Dan yang ketiga, cara yang ketiga saya nampak kena banyak praktikal, banyak bantu orang lain, banyak coach orang lain, yang saya percaya dengan 3 kaedah ini akan dapat melonjakkan lagi untuk menjadi coach yang benar-benar profesional. Dan bukan sekadar kutip dia orang dan terus balik. Tetapi kita dapat coach dengan klien kita begitu gembira dengan apa yang perkhidmatan yang kita berikan. Saya rasa itu saja coach daripada saya. Terima kasih. Terima kasih. Saya bila Coach Sani cakap tadi, dia mendengar dengan cara olahan bahasa, penyampaian dan sebagainya, dapat memahami seseorang, dan juga memahami daripada sudut sama ada dia ni cakap dia seorang yang independen ataupun dependent. Jadi sama ada dia ni orang yang cara pemikirannya membezakan. Jadi secara tak langsung Coach Sani telah berkebolehan mendengar. Yang dia kata you read between the line, alright? Coach Sani boleh mendengar sebutan yang dilahirkan sebab
perkataan yang disebutkan dia panggil internally generated mirror. Perkataan yang keluar merupakan sesuatu yang keluar pada nur hati seseorang. Jadi dengan pengetahuan yang demikian, secara tak langsung bertetapanlah apa yang dikatakan. Dia kata listening is an organ of thought. Okey. Jadi kalau kita boleh mendengar dengan seadanya, mendengar dengan arti kata apa yang dimaksudkan, meaning making yang dimaksudkan oleh orang sampai kepada kita, secara tak langsung kita boleh memahami orang tu. Dengan memahami orang tu, maka sesuatu yang kita tanya dan kita bincang bersesuaian dengan dia. Dengan secara tak langsung kita kata proses kita punya coaching tu ada in the flow, kan, dalam the flow. Bila berlaku in the flow tu, bagaimana jadinya suasana coaching tu? Cuba sambung sikit macam mana penerangan lanjut kalau antara tiga orang sahabat kita yang lain belum bagi lagi pencerahan. Macam mana kalau kita dah dalam keadaan in the flow coaching kita, macam mana suasana yang berlaku? Macam mana Cikgu Yahya? Dan apa saya ni? Beri rakan lain dulu. Kursus ini. Ya, saya. So, kalau kita dah dapat tangkap benda tu, jadi coaching tu dia akan lebih smooth, dia akan lebih teratur, dia akan lebih fokus, dan coachee akan semakin dalam proses coaching tu, flow tu cantik, smooth. Dan coachee like dari satu masa ke satu masa, sepanjang proses coaching tu dia akan lebih, orang kata apa, terungkai. Masalah kalau mula-mula tu dia serabut, dia macam kita ikatan tu kita buka satu dan sebenarnya dalam coaching ni jawapan tu dah ada dah pada klien ataupun coachee tu sendiri. Cuma mungkin kalau coach tu tak nampak, kalau tak masuk flow dia tu, macam yang Dr. Syakir sebut, memang dia akan duk bermain dalam tu. So dengan kalau adanya benda yang tu kita dapat baca, read between the line, apa nama tadi tu, so dia akan proses coaching tu insya-Allah tak ambil masa yang lama, sebab skills tu yang perlu tu dah ada pada coach yang profesional tu sendiri. Tu yang saya nampak flow tu penting untuk membantu memudahkan proses coaching, doktor. Okey, terima kasih atas sumbangan, sembang-sembang, some sharing dan some contribution. Sebelum saya nak tamat ni, ada siapa-siapa nak sambung lagi? Sebelum kita tamat kan? Kita dah cakap lebih kurang setengah minit, setengah jam lah. Ada siapa-siapa nak bagi maklumat tambahan, information dan sebagainya? Sebelum tu saya akan sambung pula. Saya maklumkan pada 23, 24 dan 25 bulan ni, kita ada sambung lagi, dia panggil khusus pemantapan. Pemantapan kemahiran coaching. Dan peringkat sama ni akan dibuat daripada bulan 11 pula. Jadi kalau siapa nak ikuti, sila register, dan dalam Facebook saya pun dah masuk. Kita akan buat dalam minggu depan, iaitu 23, 24 dan 25. Sila daftarlah kalau berminat. Sebelum kita tamat, ada apa-apa sebagai kata-kata akhir kepada sahabat-sahabat sekalian? Ataupun apa-apa peringatan dan juga nasihat kepada saya? Sila kemukakan. Siapa saja? Sebelum kita tamat. Saya di kesempatan ni saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada Dr. Syakir khasnya dan kepada rakan-rakan yang sama-sama kita masa 3 hari ni banyak idea kita berkongsi bersama, dan juga daripada doktor banyak sangat perkara-perkara yang saya rasa saya perlu perbaiki dan dari masa-masa, dan saya yakin bahawa coaching ni memang banyak kena buat latihan dan practice make perfect. Jadi itu je daripada saya. Terima kasih. Ada apa-apa cakap lagi antara ni? Cikgu Ani, last kan? Belum, kita nak tamat lah. Okey, saya pun sama juga. Sebenarnya saya nak belajar dengan Dr. Syakir ni dah lama sebenarnya. Baca buku Dr. Syakir, mengulas buku Dr. Syakir, menonton video, ikut di Facebook, tapi tak pernah belajar dengan Dr. Syakir. Jadi bila dapat berpeluang belajar dengan Dr. Syakir, dia memberi celik akal kepada saya untuk memahami coaching ni dengan lebih jelas lagi. Dan saya percaya tuan-tuan juga akan dapat celik akal yang sama kalau dapat belajar dengan Dr. Syakir dan mengikuti seterusnya, kalau tuan-tuan memang berminat dalam bidang ini.
Jadi saya percaya ramai di kalangan penonton yang ada ni yang berminat dengan bidang ini, dan minggu depan ada program yang anda boleh bersama dengan Dr. Syakir, insyaAllah. Saya rasa itu saja daripada saya. Terima kasih, Doktor. Okey, terima kasih. Ada apa nak cakap tentang celik akal ke? Kursus ni. Sampai kita keluar celik akal tu. Ada apa nak cakap kursus ni sebelum saya nak tamat? Okey, saya sambung sikit je lah. So, Alhamdulillah saya pun dah bukan setakat celik akal, celik hati, celik semualah. Dan selepas dah keluar ni, jadi sebelum ni mungkin kita rasa kita dah buat, dah terbaik, tapi rupanya ada lagi yang lagi baik. Sebab yalah, ilmu ni lagi mana kita belajar lagi tak tahu. Waktu saya sempat bercakap dengan Cikgu Yahya baru ni, waktu sesi break tengah hari, Cikgu Yahya kata, pasal kita ni makin tak tahu. Saya cakap kepada Cikgu Yahya, itulah apa pasal kita belajar. Sebab kita belajar lah, kita makin tak tahu. So, jangan belajar lah kalau tak mau kata macam tu. Jadi, kami melawak diorang lah. So, jadi tuan-tuan kat luar sana pun, kalau nak test lah tuan-tuan punya skills ke apa ke, cuba try belajar dan tuan-tuan akan rasa, oh, betul juga kan. Itu yang refleksi yang saya dapat sepanjang 3 hari ni. Dan saya pun berterima kasih lah kepada rakan saya, Cikgu Amin dan Cikgu Yahya yang bersama lah 3 hari ni. Rasa 3 hari ni rasa macam 15 minit pula rasanya. Macam besar, rasa cepat sangat kan. Jadi kalau tuan-tuan nak rasa suasana, tak tahu, tak dapat rasa sebab apa cepat sangat tu. Nanti macam tadi Cikgu Amin sebut, minggu depan ada kelas tu, boleh join dengan Dr. Syakir, rasalah sendiri macam mana pengalaman tu. Itu saja, Doktor. Okey, terima kasih banyak-banyak. Saya aku sendiri sejak hari saya pun banyak saya tak kerti. Sebab itu saya sendiri kena belajar. Bukan saya. The more I learn, the more I meet all of you, the more I need to learn. Banyak yang saya tak tahu. Rupanya hebat-hebat anak murid saya. Contoh-contoh sekarang ni, berdepan tuan-tuan ni pun terbaik. Mereka dia ada chosen one. Mereka memilih untuk bersama dengan saya. Bahkan saya jadi anak murid sebenarnya. Mereka ni merupakan guru saya. Saya ucapkan syabas dan terima kasih atas sumbangan mereka. Sebelum kita tamat ni, saya ingin ucapkan terima kasih kepada sahabat yang datang ni, iaitu Coach Ahmad Kamil, seorang juga Developmental Coach. Saya ucapkan terima kasih kerana boleh hadir, termasuk juga sahabat kita Hasnul Hisham. Terima kasih dari maklumat dengan jelas. Baik itu juga Cik Zaki Zainal. Cik Zaki Zainal ni saya ingat pembina juga. Terima kasih. Dan kepada orang tua kita, Cikgu Jinggo. Terima kasih Cikgu Jinggo. Termasuk juga terima kasih hari ini Profesor Zuraidah Abdullah daripada UM pun masuk. Terima kasih Profesor, tak pernah miss. Saya ada follow juga apa yang ditulis oleh Profesor ni. Okay, it's a very dedicated lecturer ni. Banyak sumbangan dan sebagainya. Dan juga terima kasih kepada Ahmad Usman. Terima kasih. Ya, kita ada juga daripada utara ya, Cik Afifah Mukhtar. Ini orang kuat daripada Lembaga Zakat Kedah. Terima kasih yang hadir semua. Jadi saya mohon maaf kalau ada sebab kekurangan, itulah kelemahan saya. Terima kasih. Banyak sangat kekurangan. Saya tak sehebat tuan-tuan dan perempuan sekalian. Kalau tuan-tuan dengar peserta kita cakap memang hebat. Mereka ni semua orang berkaliber. Jadi saya ucapkan tahniah yang mana mengikuti kelas saya ni dah masuk yang 3 sesi dah masuk sekarang ni. Hebat-hebat. Termasuk dengan Cikgu Yahya dan juga dengan Prof Saini ni. Mereka tak pernah lepas keluar. Sesuatu mereka akan sampai. Jadi saya ucapkan syabas. Terima kasih banyak-banyak lah yang sudi datang mendengar serempet kami ini selama lebih kurang 1/2 jam. Saya mohon maaf, kami mohon maaf segala kesilapan dari saya. Sebenarnya semua daripada Allah. Okey, kita jumpa lagi tuan-tuan perempuan kalau ada masa. Besok ataupun lusa. Kalau tuan-tuan berminat, join saya pada 23, 24, 25 bulan ni. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey.